Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya ada seorang Arab dusun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, tunjukkan, yakni beritahulah kepadaku suatu amalan yang jika aku kerjakan aku dapat masuk syurga. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, mendirikan salat fardu, menunaikan zakat yang difardukan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kata orang Arab dusun itu, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya. Apabila orang itu pergi, Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin melihat penghuni syurga, maka lihatlah orang ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis yang ke-12, yang ke-12 di dalam kitab Mishkat, Mishkatul Masabih. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Seperti kita maklum, di dalam Mishkat ini dia tidak ada sanad yang lengkap. Sebab yang diutamakan ialah kandungan pengajaran Nabi SAW. Kita dapat ambil terus. Dan untuk mengetahui sanadnya, memadai dengan pengarangnya menyebutkan di hujung hadis itu bahawa hadis ini diriwayatkan oleh siapa-siapa. Kalau macam ni diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Maka kalau kita nak tengok sanadnya, tengok di sana lah. Dan seperti mana kita semua maklum, Bukhari dan Muslim itu tinggi kedudukan hadisnya. Nah, ini salah satu. Berhubung dengan seorang sahabat yang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni orang Arab dusun, orang Arab Badui, orang Arab, orang Ulu, orang kita panggil orang darat, macam-macam lah. Dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya. Dia kata, tunjukkan atau ajarlah kepadaku. Jadi yang dia tanya tu yang sedap tu, cara mudah, ini kuncinya yang boleh kita pegang untuk masuk syurga. Sebab kita semua ni tak ada arti semuanya kalau senang ataupun bahagia, suka, seronok dalam dunia ni, kalau kemudiannya setelah mati di akhirat nanti tidak ke syurga, tak ada arti semua. Itu sebab dia tanya, apakah amalan? Daripada pertanyaan dia tu, kita dapat faham bahawa dia ni sudah Islam. Sudah Islam. Sebab itu kita kata sahabat tadi, dia tak tanya macam mana nak masuk Islam, macam mana Tuhan, tentang Nabi. Dia sudah terima dah tu. Cuma nak tahu apa yang perlu kita buat untuk nak masuk syurga. Jadi siapa yang pertamanya? Siapa orang Arab dusun ini? Apa namanya? Adakah ulama ada menyebut tentang namanya ini, atau ada khilaf ke? Di situ kita ada buat nota 113 ya. Mengikut sesetengah ulama, ni Arab dusun ini dia daripada kabilah Qais.
daripada kabilah Qais. Namanya ialah Ibnu Al-Muntafid. Tidak masyhur kan? Tak masyhur. Tak masyhur Ibnu Al-Muntafid. Mungkin kepada kita baru dengar. Tapi kalau kata sahabat, ya, kata saja sahabat, ikutlah dia macam mana pun, rendah ataupun dia badui, orang ulu ke, darat ke, dusun ke, tak kira, dia tetap lebih daripada orang lain. Itu dari segi akidah kita, ahli sunnah wal jamaah, dia mesti lebih daripada orang lain. Bukan orang lain itu orang biasa, tidak. Dia lebih lagi daripada awliya illah yang bukan dari kalangan sahabat. Sebab itulah ulama-ulama kita mengatakan, setinggi-tinggi wali yang selain sahabat lah, dia tidak akan sampai ke taraf sahabat, serendah-rendah sahabat. Jadi kedudukan sahabat itu sangat tinggi di sisi ahli sunnah wal jamaah. Ini namanya Ibnul Muntafid mengikut setengah-setengah ulama berdasarkan riwayat yang dikemukakan oleh Al-Baghawi, Ibnu Sakan, At-Tabarani di dalam Mu'jam Kabirnya, dan Abu Muslim Al-Kajji di dalam sunannya. As-Sayrafi mendakwa nama sebenar Ibnul Muntafid itu ialah Laqit bin Sabrah. Laqit bin Sabrah, itu namanya. Beliau adalah salah seorang pengunjung Nabi SAW dari kalangan Banil Muntafiq. Tetapi Syekhul Hadis Maulana Ubaidullah Al-Mubarakfuri di dalam Mir'at Al-Mafatih Syarah Mishkatul Masabih mempertikaikannya. Dia pertikaikan. Kata beliau, kisah soalan Ibnul Muntafiq itu lebih sesuai dengan riwayat Abu Ayyub yang dikemukakan oleh Muslim dan lain-lain. Lebih sesuai dengan yang itu, bukan yang ni. Sebab soalan dia tu tak sama. Ia tidak sesuai dengan riwayat Abu Hurairah ini. Hakikat ini tidak tersembunyi kepada orang-orang yang mempunyai maklumat tentang riwayat-riwayat hadis. Hafiz Al-Aini pula mengatakan nama orang Arab dusun itu ialah Sa'ad bin Al-Akhram. Sa'ad bin Al-Akhram. Pendapat Al-Aini itu juga dipertikaikan oleh Maulana Ubaidullah. Dia Maulana Ubaidullah ni dari aliran ahli hadis di India. Dia ada buat syarah Mishkat namanya Mir'atul Mafatih. Ada. Ini salah satu syarah Mishkat yang baik. Rasanya kalau saudara-saudara kita ni ada Maktabah Syamilah, ada dalam tu. Dalam syuruh hadis itu di bawah ada Mir'atul Mafatih, dekat dengan Mirqatul Masabih. Mirqat itu syarah lama Mulla Aliul Qari. Ini syarah baru, tapi meninggal dunia dah. Pengarang dia meninggal dunia. Dia ada satu lagi syarah Mishkat yang ditulis oleh Maulana Muhammad Idris Al-Kandlawi. Ini di Pakistan. Namanya At-Ta'liqus Sabih ala Mishkatil Masabih. Ini pun dalam bahasa Arab juga. Ini pun Mir'atul Mafatih ni dalam bahasa Arab juga. Jadi bila dia tulis dalam bahasa Arab tu mudahlah tersebar seluruh dunia, ramai orang yang tahu bahasa Arab kan. Kalau
untuk makluman kita lah, kalau disebut Mubarak Furi itu selalu kita dengar dalam dunia hadis ni, dia secara umumnya mereka itu dari aliran ahli hadis. Satu perkara, Mubarak Furi. Dan ramai yang terkenal dengan Mubarak Furi ni. Pengarang Ar-Rahiqul Maktum tu Mubarak Furi. Lagi pengarang Tuhfatul Ahwazi, Mubarak Furi juga. Ini pun Mubarak Furi juga. Pusat pengajian puak-puak dia ialah di Banaras, India, Jami'ah Salafiyah. Situ pusat pengajian puak-puak aliran ahli hadis. Kalau aliran satu lagi Deobandi di sana, di Deoban lah pusatnya. Kemudian banyak lagi tempat-tempat lain cawangan dia. Ini pun di Mubarak Furi ni. Mubarak Furi itu nama tempat, nama dia Mubarakpur. Arab dia jadi Mubarakpur, dia tak ada pur. Kita Singapura itulah Singapura, pur itulah asal dianya. Bahasa Sanskrit, pura, Singapura, pur lah asalnya. Jadi pur ada di sana, Rampur, Mubarakpur, Jaipur, semua banyaklah pur-pur ni. Yang kita ada dalam bahasa kita, tempat kita ni tahu. Tapi orang kita tak sebut gitulah. Singapura tak sebut macam tu kan. Tapi dia memang dua-dua tu bahasa Sanskrit. Singa tu bahasa Sanskrit lah. Singapura, dia kata Singapura. Tak apalah, macam mana-mana pun, itu kalau kita dengar semula Mubarakpuri, mereka ini secara umumnya dari aliran ahli hadis. Ahli hadis ini juga dari keturunan ilmu, dari segi ilmunya keturunan Syah Waliullah juga. Cuma dia berpecah di bawah. Bila sampai di bawah terpecah. Ini pergi aliran Al-Hadith, ini aliran Deobandi, pecah. Dia bertemu di mana? Di Syah Ishaq. Situ dua aliran ni bertemu. Syah Ishaq. Syah Ishaq tu siapa? Cucu Syah Waliullah. Syekhul Hadith di zamannya lah, cucu Syah Waliullah. Syah Ishaq ambil daripada Syah Abdul Aziz. Syah Abdul Aziz ambil daripada ayahnya Syah Waliullah. Ini silsilah hadis. Kemudian dia pecah di situ. Yang aliran ahlul hadis lepas Syah Ishaq itu, lepas tu dia pergi kepada Nazir Hussain. Itu mahaguru dia. Di sinilah bermula aliran ahlul hadis. Kemudian aliran Deobandi dia Syah Abdul Ghani. Ini anak murid yang kedua kepada Syah Ishaq, Syah Abdul Ghani. Daripada Syah Abdul Ghani itu pengasas Darul Ulum Deoband, ambil ilmu hadis. Gitulah silsilah dia. Kalau nak kira ni anak beranak. Satu lagi, inilah kita pun tak faham juga kenapa di situ saja, tidak di lain. Padahal ada juga pusat-pusat pengajian di lain banyak lagi, tapi dia lebih masyhur di situ. Yang situ tu lahir yang hebat-hebat. Sama juga aliran yang lain, aliran dia pun yang hebat-hebat. Padahal banyak lagi yang lain. Kita tak tahu asal. Ya, silsilah dia begitulah, macam saya sebut tadi. Setengah-setengah ni macam tempat kita ni kan. Macam tempat kita ni, ini selingan saja ni, selingan saja. Macam tempat kita ni, kalau orang India yang bukan selatan, yang utara ni, mari ke sini boleh kata satu tempat secara umumnya.
Itu kita pun tak faham juga lah, macam mana dia jadi macam tu. Keluarga dia ke dulu yang datang semuanya orang Azamgar. Selalu dia, kita akan jumpa nama dia, nama kedai dia ke apa, Azami. Azami tu orang situ lah. Dia tak mari daripada tempat lain. Itu pelik juga. Kalau sebelah utara tu situ saja yang datang ke sini. Kalau di Pakistan pula Subah Sarhad, daripada wilayah itu. Wilayah lain ni tak banyak. Subah Sarhad ni yang kita panggil Tok Syekh. Tok Syekh. Itu yang datang daripada situ. Dia padahal yang lain lebih dekat, kita kata Karachi ke apa, tak mari daripada situ. Yang maklum kalau orang di sini puak-puak dia. Kalau sebelah selatan tu banyaklah kan. Sebelah selatan tu daripada Madras, sekarang dia orang panggil Chennai, daripada Kerala, macam-macam lagi tu. Situ tu pusat ilmu macam Kerala tu, tapi dia mazhab Syafi'i. Sampai sekarang ni pun pusat ilmu. Ilmu agama ni hebat. Salah satu kitab rujukan dalam masyarakat kita ni ialah kitab Fathul Mu'in, kitab fiqh. Itu orang Kerala, Malebar, orang Malebar, Malebari. Tak apalah, kita pergi semula kepada hadis ini. Dia tanya, dia minta Nabi SAW ceritakan kepada dia suatu amalan yang jika aku kerjakan, aku dapat masuk syurga. Amalan apa? Nabi SAW jawab, engkau menyembah Allah, ta'budullah. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dengan apapun. Ikutlah manusia ke, batu ke, kayu ke, apa ke, apapun, duit ke, dan seterusnya, mendirikan sembahyang seperti yang kita baca tadi. Apa maksud menyembah Allah di sini? Sebenarnya terjemahan yang diberikan ini adalah terjemahan harfiah, terjemahan literal bagi sabda baginda ta'budullah, menyembah Allah. Menurut sesetengah ulama, ia seharusnya dipakai dengan arti tuwahhidullah. Ta'budullah di sini tuwahhidullah. Kalau kita pakai dengan makna itu, berarti engkau mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Bukan menyembah Allah, tapi mengesakan Allah. Alasan mereka ialah jika ia dipakai dengan arti engkau menyembah Allah atau engkau beribadat kepada Allah, boleh juga. Ta'budullah, engkau beribadat kepada Allah, boleh juga. Nescaya akan berlaku pengulangan dalam sabda baginda. Kalau kita kata menyembah Allah, jadi berulang. Sebab selepas itu solat, itu pun menyembah Allah, jadi berulang lah katanya. Dengan sebab itu kita kena kata ta'budullah dengan arti tuwahhidullah. Kalau tidak akan termasuk, sudah termasuk dah sembahyang, zakat dan puasa yang disebutkan selepas itu. Bukankah semua yang tersebut itu juga merupakan ibadat? Jadi kalau kita kata beribadat kepada Allah, jadi itu semua kan ibadat, jadi bulan lah. Selain itu, wa tuqimus salah al-maktubah wa tuaddiz zakah al-mafruḍah wa tasumu Ramadan, semuanya diatafkan kepada ta'budullah menggunakan waw sebagai haraf atafnya. Sedia dimaklumi para pelajar nahwu bahasa Arab bahawa ataf dengan menggunakan waw sebagai haraf ataf menghendaki ma'tuf dan ma'tuf alaihnya dua perkara atau dua benda yang berbeza. Kaidahnya berbunyi al-'atfu bil waw yaqtadil mughayarah. Jadi begitulah, sebab tu dia kata kita tak berapa tepat kalau terjemah dengan menyembah Allah tu.
beribadat kepada Allah tu. Sebab yang sembahyang tu tidak ibadat, tidak sembah Allah. Sedangkan ataf ni semua dia wow, wa tuqimus solat, wa tu'tiz zakat. Ataf itu dengan waw. Bila ataf dengan waw, sepatutnya dia lain-lain itu, lain-lain. Ma'tuf dengan ma'tuf alaihnya lain-lain. Kalau kita bahasa Melayu tidak begitu kan, tidak begitu. Saya pun tak tahu macam mana kalau nak cerita seperti bahasa Arab tu. Kalau bahasa Arab, wow, misalnya kita kata Khalid dan Ahmad masuk ke dalam dewan ini. Khalid dan Ahmad, yang sebut dulu tu orang panggil ma'tuf alaih. Ahmad selepas dan itu, yang disebut kemudian itu dipanggil ma'tuf. Jadi ma'tuf dengan ma'tuf alaih ni bila sebut dan, yani waw, guna waw gitu, dia mesti dua orang yang lain, tak boleh yang sama, mesti berbeza. Itu kaedahnya. Jadi di sini ta'budu ni mesti lain lah. Tuqimus salat lain, tu'tiz zakat, memang beri zakat tu kan lain dengan sembahyang, lain. Jadi sepatutnya begitu. Tapi kalau kita kata tuwahhidullah, engkau mengesahkan Allah, itu lain. Barulah ada kelainan, barulah patut, kalau nak kira dari segi kaedahnya. Tapi kalau bahasa Melayu tu, adakah orang faham begitu ya? Adakah orang faham mesti kena lain begitu? Kalau wow, yang ni dan saya tak pastilah, sebab saya bukan ahli bahasa Melayu kan. Kena tanya ahli bahasa Melayu lah gitu. Kalau dan begitu dia memberi makna lain ke tidak? Kalau bahasa Arab dia banyak kalau jelas. Kaedah lagi wow dan ini dia kata limutlaqil jam'i. Limutlaqil jam'i itu antara kaedahnya. Yang ni nak cerita Khalid dengan Ahmad tadi masuk ke dalam dewan ini tanpa mengambil kira siapa masuk dahulu, siapa masuk kemudian. Yang disebut dahulu tidak semestinya dia masuk dahulu. Kalau kita nak sebut macam mana sekaligus, mestilah ada sebut ini dulu, sini dulu. Tapi tak mesti yang disebut dahulu tu masuk dahulu. Ini mesti begitu. Ini kaedahnya, kemat. Tapi kalau bahasa Melayu gitu kah? Saya tak pasti. Saya tak pasti. Dia kaedah tu. Tapi kalau kita kata dakhala Khalid fa Ahmad, misalnya kata, kalau kita kata begitu, Khalid masuk, lalu Ahmad, itu Ahmad kemudian itu cepatlah, terus, langsung, bukan lama, terus. Tapi Khalid masuk dulu, Ahmad kemudian pun tak lama, lepas tu terus masuk. Kalau dia kata dakhala Khalid thumma Ahmad, Ahmad masuk kemudian, Khalid masuk dulu, tetapi Ahmad masuk lama selepas Khalid masuk, begitu. Adakah kaedah bahasa Melayu kalau kata kemudian ni dia memberi makna lama? Itu saya tak pasti. Dalam penggunaan kita selalunya tak ada perincian macam tu. Tak ada perincian tu. Wallahu a'lam. Setahu saya lah, kita yang setakat yang kita guna tu, dia tidak ada perincian macam tu. Tapi kalau bahasa Arab ni dia ada begitu. Sebab dia orang yang bijaksana bercakap, dia tidak berulang. Kalau ulang tu mesti ada sesuatu maksudnya. Bermakna kalau kita kata di sini ta'budullah dengan arti tuwahhidullah wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah, apa semua ni orang panggil taksis. Ada satu lagi kaedah, ni kaedah ilmu balaghah, bukan takkid. Taksis mana cerita baru ni, cerita lain. Ta'budullah dengan arti mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, berbeza kan dengan bersembahyang, berbeza dengan puasa. Jadi benda yang berasingan. Ni sebut ni baru sebut, sebelum ni tak ada sebut pun.
Itu maknanya taksis. Kalau kita kata ta'budullah, menyembah Allah, seperti yang saya terjemahkan di atas itu, menyembah Allah, beribadat kepada Allah, sebut sembahyang selepas itu, menyembah Allah juga, beribadat kepada Allah juga. Sebut sembahyang selepas itu dipanggil ta'kid, bukan taksis. Ta'kid, itu dalam istilah ilmu balaghah. Sebabnya kita nak faham yang Nabi bercakap ni, dia tu siapa? Bukan sembarangan orang. Dia bercakap tu untuk sampai kiamat. Mesti kemas, mesti kukuh bahasa dia. Jadi sebutkan sembahyang selepas, sebut dah sebelum itu tentang ibadat, tentang menyembah Allah, itu untuk menguatkan. Menguatkan macam mana? Mana oleh kerana sembahyang, beri zakat, ini semua penting, termasuk dalam beribadat kepada Allah yang utama, maka disebutkan pula. Padahal sudah sebut dah sebelum itu, ta'budullah dengan arti menyembah Allah, sudah sebut dah. Tapi secara umum, ini secara khusus untuk menguatkan. Ini antara ibadat yang utama. Itu dikatakan takkid. Itu bezanya. Banyak. Guna macam ini banyak tempat lah. Banyak tempat. Adapun berkenaan dengan kepercayaan kepada kenabian Muhammad, kenapa ia tidak disebutkan bersama-sama dengan kepercayaan tauhid di dalam hadis ini? Kenapa? Selalunya biasalah, kalau mengucap pun 2 kalimah syahadat, 2. Ini kenapa satu saja? Mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apa-apa pun. Berkenaan dengan Allah, mana berkenaan dengan Nabi, berkenaan dengan Rasul? Selalunya ada, tapi di sini tidak ada. Kenapa? Maka jawapannya ialah oleh kerana ia memang merupakan syarat untuk diterima kepercayaan tauhid, dan orang Arab dusun itu pula pada zahirnya sudah mempercayainya. Nabi SAW merasakan ia tidak perlu lagi disebut. Sebab dia tanya macam mana nak masuk syurga ni, dia percaya dah lah itu orang Nabi itu. Sebab itulah dia nak dapat paduan daripada Nabi SAW. Dia terima dah lah Nabi itu. Kalau dia tak terima, macam mana dia tanya gitu? Jadi itu tak perlu dah disebut, sebab orang ni sudah ada kepercayaan itu. Menyebutkan kepercayaan tauhid sahaja juga bertujuan menarik perhatian semua orang kepada asas sebenar akidah Islam dan kemuliaan akidah tauhid itu sendiri. Jadi sebut tauhid, kenapa? Jadi dia percaya dah juga. Kalau nak kira dia sudah Islam, mestilah dia percaya Allah itu satu. Seperti mana dia percaya Nabi itu Rasulullah, dia percaya dah. Jadi tadi kita kata oleh kerana dia sudah percaya, Nabi tak sebut. Kenapa dia sebut juga tauhid? Nak cerita, inilah asas sebenarnya. Inilah yang lebih kuat di antara dua tu, akidah tauhid. Inilah asas. Yang kalau ada percaya kepada Nabi pun tak ada tauhid, tak jadi. Tauhid ini asasnya. Sebab itu disebutkan tauhid sahaja, nak mengisyaratkan kepada pentingnya akidah ini. Jadi sehingga disebutkan antara akidah itu ini saja. Adapun kalau ibadat tu ada puasa, ada sembahyang, ada zakat, disebut macam-macam. Tapi kalau akidah, tauhid saja, mengisyaratkan kepada akidah Islam ini keseluruhannya, walaupun banyak bidangnya, cabangnya, tapi asasnya adalah tauhid. Itu perkara yang kedua. Itulah sebabnya orang yang hampir mati dianjurkan supaya diajar kalimah tauhid sahaja. Bila nak masuk Islam, kena 2 kalimah syahadat. Dan banyak tempat dah 2 kalimah syahadat. Azan pun 2 kalimah syahadat. Dan banyak lagi. Tapi kalau nak mati, dia suruh ajar kalimah tauhid sahaja. Bukan nak ajar Muhammad Rasulullah lagi, Asyhadu, dengan asyhadu lagi, tak perlu dah. Ajar dia
la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah orang-orang yang hendak mati, yang hampir mati di kalangan kamu, ucapan la ilaha illallah. Biar terakhir dia sebut itu. Terakhir dia sebut itu. Sebab Nabi SAW kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, masuk syurga dia, ahli syurga dia. Jadi dia sebut la ilaha illallah saja, tak ada sebut Muhammad Rasulullah. Kenapa? Satunya orang nak mati, nak sebut itu pun susah dah, panjang-panjang pula kita nak ajar dia. Asyhadu tu tak payahlah, sepanjang hayat dia ada dia asyhadu tu. Dalam tahiyat tu berapa kali dah asyhadu tiap-tiap hari. Jadi tak perlu. Satu. Yang keduanya, mengisyaratkan agama Islam ni betul-betul agama tauhid. Supaya dekat-dekat nak mati tu jangan kita keliru, jangan ada bayang-bayang syirik pun jangan ada. Cuba tengok berapa banyak agama dalam dunia ni, semuanya dia jadi syirik Allah dengan Nabi-Nya. Asalnya orang tu Nabi bawa agama kepada dia, tapi orang tu dipercayai sebagai Tuhan pula. Kristian ke, Yahudi ke, apa saja, tengok semua jadi begitu, kecuali Islam. Pasal apa? Cara dia ajar. Tengok macam di sini, dia tak masuk Muhammad Rasulullah. Takut-takut kita letak Muhammad itu sama tinggi dengan Allah. Padahal sudah pasti kita terima agama ini daripada Rasulullah. Tapi di situ mestilah kena tauhid. Allah sahaja yang dapat menolong kita, yang apa pun dia sahaja. Rasulullah siapa tak boleh. Dia terbatas dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Dia telah mati dah. Dia nak ajar kalimah tauhid kepada kita pun tak dapat. Yang dapat jaga iman kita, tetapkan hati kita, ialah Allah. Jadi itulah yang diajarkan, tauhid juga. Jadi di sini ni ada persamaan dengan yang itulah. Ada persamaan dengan yang itu. Nak tekan, terutamanya Nabi SAW ni dia berhadapan dengan bangsa dia yang musyrikin. Jadi mesti kena kikis, setiap kali kena kikis. Dalam setiap peristiwa, setiap keadaan, setiap ajaran, setiap amalan mesti ada mengikis unsur-unsur syirik itu, dan tanam ataupun pacak sekuat-kuatnya akidah tauhid itu. Itu cara perjuangan Nabi SAW. Ajaran dia situlah, dia tauhid, buat syirik. Boleh juga ta'budullah itu diterjemahkan dengan engkau mengabdikan diri kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah. Kerana keseluruhan kehidupan jin dan manusia, khususnya yang muslim, pada hakikatnya untuk menyatakan pengabdian diri kepada Allah semata-mata. Itulah hakikat kejadian manusia. Hakikat kejadian manusia, untuk apa manusia ini dijadikan? Ini, mengabdikan diri kepada Allah. Nak kata menyembah Allah? Tidak. Bukan 24 jam kita menyembah Allah. Kita tidur, kita makan, kita berjalan, macam-macam lah. Kita bersukaria. Bukan kita beribadat 24 jam. Jadi dalam masa 24 jam yang pasti ada ialah mengabdikan diri kepada Allah. Itu yang dikehendaki. Kalau kita dapat mengabdikan diri kepada Allah, yakni masa semayang, masa buat apa pun ingat kepada Allah. Nak makan, ini boleh makan ke tidak? Nak berniaga, boleh ke berniaga ni ke tidak? Itu maksudnya mengabdikan diri kepada Allah. Kita terikat dengan dia, kita ni hamba dia. Kita tak boleh buat sesuatu yang dia tidak benarkan. Nak pergi buat apa saja. Sebab itu diajarkan kerana Allah. Kerana Allah, lillahi ta'ala. Puasa kerana Allah, sembahyang kerana Allah, haji kerana Allah, semua kerana Allah.
Dia ajarkan begitu. Itu semua termasuk dalam mengabdikan diri. Mari belajar, jalan, nak bagaimana, semua ini mengabdikan diri kepada Allah. Dia termasuk. Kalau macam tu 24 jam kehidupan kita ni boleh, dengan arti kita mengabdikan diri kepada Allah, itu boleh. Ini sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku, bukan supaya mereka bersembahyang kepadaku. Kalau sembahyang, mana orang sembahyang setiap waktu? Jadi bila kita tak suruh, kita tak sembahyang setiap waktu, dosalah kita, sebab kita langgar perintah Allah. Takkan macam tu, susahlah. Jadi supaya mereka beribadat kepadaku. Jadi ibadat tu apa? Ibadat khusus ke? Jadi timbul masalah. Kalau ibadat umum, itulah mengabdikan diri. Ibadat umum, semua kita ni buat ibadat. Sehingga Nabi SAW kata, kalau kamu berserodok-serodok dengan isteri pun dapat pahala juga ibadat. Itulah arti mengabdikan diri kepada Allah. Kalau itu boleh. Sebab tu kalau kita kata ta'budullah tadi dengan arti engkau mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyengutukannya dengan apapun. Oleh kerana bersembahyang, berzakat dan berpuasa adalah antara bentuk pengabdian diri yang paling ketara dan paling istimewa, maka ia disebutkan pula secara khusus untuk menarik perhatian terhadapnya setelah menyebutkan engkau mengabdikan diri kepada Allah. Jadi sembahyang itu salah satu bentuk pengabdian dirilah. Puasa dan lain-lain itu dia sebut pula untuk menarik perhatian kita bahawa ini adalah antara pengabdian diri yang paling utama. Ini berarti sabda Nabi SAW, wa tuqimus salah, dan seterusnya itu, selepas ta'budullah itu mengguna pakai kaedah ilmu balaghah, zikrul khas ba'dal 'am. Dipanggil zikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan sesuatu secara khusus setelah menyebutnya secara umum. Dia ada kaedah. Kenapa begitu? Untuk menarik perhatian, untuk menyatakan yang disebut secara khusus ini antara yang istimewa, lebih daripada yang lain. Seperti dalam Quran disebutkan tanazzalul malaikatu war-ruh, disebutkan malaikat yang umum, kemudian disebutkan ar-ruh secara khusus. Padahal ar-ruh tu, Jibril itu termasuk dalam malaikat juga. Kenapa? Untuk menarik perhatian kepada kita kepada ar-ruh itu. Dia ada keistimewaan, ada kelebihannya sendiri. Sebab itu disebut pula secara khusus. Sama juga di sini. Sama juga di sini. Kalau begitulah, maka jadi masuk dalam kaedah ini. Kemudian tujuan Nabi SAW kata, bila kata mengesahkan Allah, mana tidak syirik lah, tidak ada menyekutukan sesuatu lah. Tapi kenapa dia sebut pula dan tidak menyekutukannya dengan apa-apa pun, dengan sesuatu? Bila kata engkau mentauhidkan Allah, sudah bermakna dia tak ada syirik lah. Kenapa dia sebut pula? Kenapa dia sebut pula engkau tidak menyengutukannya dengan sesuatu? Selepas bersabda engkau menyembah Allah atau engkau mengesahkan Allah, ialah untuk menolak kepercayaan dan amalan orang-orang kafir musyrik. Nak menolak itu kerana orang-orang musyrikin juga pada zahirnya menyembah Allah, cuma mereka tidak menyembah Allah semata-mata. Kita dikehendaki menyembah Allah semata-mata, bukan menyembah Allah. Dalam pada tu boleh juga sembah yang lain-lain, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab ataupun musyrikin mana-mana pun. Sebenarnya kalau kita tanya dia akan kata Tuhan yang sebenarnya itulah Maha Kuasa. Ini berhala, dia bukan Tuhan yang sebenarnya kan. Simbol saja, macam-macam lah dia sebut tu kan. Jadi
nak tolak yang itulah, nak tolak yang itu. Di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah bermacam-macam berhala, dengan kepercayaan berhala-berhala itu adalah sekutu-sekutu Allah. Kalau perkataan ta'budu dipakai dengan arti tuwahidu, nescaya sabda Nabi SAW, dan tidak menyekutukannya dengan apapun, seharusnya dipakai sebagai takkid. Tadi kita sebut dah taksis, takkid, dan penguat kepada sabda baginda sebelum itu, engkau mengesahkan Allah atau mentauhidkannya. Jadi engkau tidak menyekutukan Allah, itu sebagai penguat, bukan sesuatu yang berbeza, sesuatu yang berlainan, tidak, untuk menguatkan lagi. Ta'budu yang tersebut sebelum itu dengan arti engkau mengesahkan Allah, atau sebagai mentafsirkannya. Macam mana tidak mengesahkan Allah itu? Dengan tidak menyekutukannya dengan apa-apa pun. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, amalan yang disebutkan sembahyang, zakat dan puasa, tidak disebut haji, dan tidak disebut yang lain-lain. Sedangkan kalau kita tengok banyak lagi hadis-hadis yang lebih kurang macam ni, dia ada sebut. Ada pula yang sebut tidak begini, sebut yang lain pula. Adalah satu duanya sebut, dia tukar-tukar tu. Macam mana tu? Jadi bercelaru tu. Yang mana satu yang perlu diutamakan? Atau perawi-perawi ni dia pakai buat kesimpulan dia sendiri. Kau macam mana kau? Jadi perlu kita jelas dalam perkara ni. Oleh kerana Nabi SAW ni, perjuangan utama dia ialah dakwah manusia kepada Islam. Dakwah manusia kepada Islam. Jadi dia bukan dakwah satu orang. Orang yang mari bertemu dengan dia tu ramai. Selama mana? Dalam masa 23 tahun. Bayangkanlah. Hadis ni kalau ada 10 pun sedikit lagi. Yang berbeza-beza tu. Kalau kata 100 pun boleh jadi, boleh terima lagi. Berbeza-beza. Sebab orang ni tanya dia jawab gini, orang ni tanya dia jawab gini. Perawi hanya nukilkan saja apa yang ni ditanya dan dijawab oleh Nabi SAW tu. Jawapan dia tu berbeza-beza. Tetapi secara kasarnya kalau kita perhatikan, adalah persamaan yang selalu lebih kerat disebut sembahyang, puasa, zakat. Sesuailah dengan kedudukannya sebagai rukun Islam. Ada pun yang sebut silaturrahim pun ada sebut juga. Ada sebut lagi benda lain lagi. Bagi khumus. Antaranya bagi khumus. Mana kalau perang dengan orang kafir, dapat harta rampasan perang, 1/5 daripadanya mesti diberikan kepada pihak pemerintah kerajaan. Itu dipanggil khumus. Ada juga disebut dalam lebih kurang macam ni lah, tapi tidak sama lah, tak sama, lebih kurang macam ni. Bila ditanya tu Nabi jawab gitu. Ini semua dia bergantung kepada keadaan seperti yang kita sebut tadi lah. Dia peristiwa tu banyak, dan mungkin sekali senang untuk kita nak terima benda ni berlaku banyak kali. Sebab apa? Nabi SAW itu memang kerjanya mendakwah orang. Bila dia dakwah, orang tanya ni, dia tanya, dia jawablah macam-macam. Tetapi daripada jawapan dia tu kita nampak mana yang lebih utama, mana yang lebih ditekankan daripada yang jarang-jarang disebutkan. Di situ kita dapat tahu perbezaan kedudukan sesuatu ibadat itu. Inilah yang saya sebutkan dalam nota 116 tu. Jadi kenapa tidak disebutkan haji? Ada beberapa jawapan yang diberikan oleh ulama. Antaranya ialah satu, Hafiz Ibn Hajar berpendapat ia tidak disebutkan kerana orang Arab dusun itu memang telah keluar dari rumahnya untuk mengerjakan haji pun. Jadi nak cerita apa haji, memang dia nak pergi buat haji dah. Sebab itu Nabi tak sebut haji dia tak. Yang lain tu tak tahu lagi. Yang haji tu memang nampak nak pergi dah. Sebab itu dia tak sebut. Yang kedua, di dalam riwayat asal haji juga sebenarnya ada disebutkan,
tetapi salah seorang perawi sengaja menggugurkannya dengan tujuan meringkaskan hadis. Ada juga yang kata begitu. Yang ketiga, Maulana Syabbir Ahmad Uthmani berpendapat ibadat-ibadat yang berkaitan dengan tubuh badan manusia secara kasarnya dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Satu, min qabilil a'mal, yang berkaitan dengan perbuatan dan melakukan. Yang kedua, min qabilit turuk, yaitu yang berkaitan dengan meninggalkan perbuatan atau tidak melakukan. Baginda SAW menyebutkan sembahyang dan zakat hanya sebagai mengisyaratkan kepada ibadat-ibadat yang berkaitan dengan melakukan. Menyebutkan puasa pula hanya sebagai mengisyaratkan kepada ibadat-ibadat yang berkaitan dengan tidak melakukan. Ia tidak berarti amalan-amalan yang mesti dijaga dan dibuat oleh seseorang Muslim hanya yang tersebut itu saja. Bukan begitu. Dia ni orang hebat ni, Syabbir Ahmad Uthmani ni, guru kepada guru saya. Saya terima Sahih Muslim dengan Maulana Idris. Dia terima Muslim itu daripada Syabbir Ahmad Uthmani. Dan dia ni pensyarah, salah seorang pensyarah Sahih Muslim. Nama kitabnya Fathul Mulhim. Fathul Mulhim, itu nama kitab. Dan dia ni adalah Syekhul Islam yang pertama di Pakistan, di zaman Muhammad Ali Jinnah dulu. Muhammad Ali Jinnah dulu, dia Syekhul Islam. Dia kata sebenarnya Nabi SAW dalam hadis ni dia isyaratkan kepada amalan seseorang Muslim itu, kalau dibahagikan, dia terbahagi kepada, ada yang kita kena buat, ada yang tak kena buat. Jadi ini isyarat saja. Sebut sembahyang kena buat kan, zakat kena bagi, puasa tu tak kena buat apa-apa, jangan makan sudah, jangan minum. Jadi tidak buat itu. Itu pun termasuk dalam ibadat juga. Tidak buat itu dapat pahala juga. Orang Islam kena jaga juga. Tidak buat itu. Bukan buat saja, ada yang bersifat tidak kena buat. Itu termasuk dalam ibadat juga. Bercakap boleh, nak berbohong, menipu boleh. Tidak menipu, tidak berbohong, itu pun ibadat juga. Kalau dengan sedar kita tidak buat benda ni, kita tak buat kerana Allah, dapat pahala. Ibadat juga itu. Itu termasuk dalam ibadat juga. Jadi yang disebut ni antara contoh saja. Bukan dia nak kata dalam Islam ni benda kena buat itu beberapa perkara tu saja. Tidak, banyak lagi yang lain. Tapi kalau kita perhatikan, ia masuk dalam dua bahagian tadi, sama ada kena buat atau tidak buat. Jadi puasa itu contoh yang tidak kena buat lah. Nak puasa macam mana? Tak makan, tak buat, tak makan, tak minum, itulah puasa. Yang keempat, jika diperhatikan riwayat ini atau riwayat-riwayat lain seumpamanya, anda akan mendapati di dalam setengah-setengahnya ada tersebut perkataan-perkataan tertentu, dan ada pula perkataan-perkataan tertentu tidak disebutkan. Di dalam riwayat ini saja misalnya, ada yang tidak disebutkan di dalamnya perkataan puasa, dan ada pula yang tidak disebutkan di dalamnya perkataan zakat. Ada juga yang tidak disebutkan di dalamnya perkataan iman. Demikian juga sebaliknya, di dalam setengah riwayat ada tersebut tentang silaturrahim. Di dalam yang lain pula ada tersebut tentang memberi khumus yang kita sebut tadi. Perbezaan-perbezaan seperti ini menurut Ibnu Salah dan Qadhi Iyad berpunca daripada perbezaan perawi-perawi dalam hafalan dan ketelitian mereka. Pendapat mereka berdua ini dianggap elok oleh Imam An-Nawawi. Ini pendapat dia.
Tapi saya rasa, iyalah, saya rasa kurang elok ni. Dia kata elok, tak apalah, dia ikut pendapat dia kan. Sebab apa takkanlah perawi ni kalau macam tu, di mana dhab dia ni? Dhab dia ni, kalau dia terima riwayat tu begitulah. Kenapa kadang-kadang dia sebut ini? Dia terlupa kah? Kalau terlupa, itu pelupa pula namanya. Itu ke sifat perawi yang sahih? Itu dia akan jadi begitu akibatnya. Dia akan jadi begitu. Dia tidak teliti ke? Kalau teliti, yang Nabi sebut tu, dia sebut betul-betul gitu lah, berapa kali pun. Ni bila sebut kali yang lain, macam lain pula jadi. Saya rasa kurang sedap tu. Yang kelima, setengah ulama berpendapat sebenarnya Nabi SAW ada menyebutkan juga tentang haji, seperti yang terdapat di dalam riwayat Ibnu Abbas. Tetapi perawi hadis ini terlupa menyebutnya. Ada juga yang kata begitu. Ialah macam-macam pendapat. Saya kemukakan pendapat saja. Tidak semestinya saya setuju. Tapi begitulah yang disebut dalam kitab tu, sampai begitu. Yang keenam, tidak disebutkan haji kerana haji pada ketika itu belum lagi difardukan. Paling awal pun haji difardukan pada tahun ke-8 Hijrah. Atau adalah perbezaan pendapat di sini ya. Sedangkan peristiwa ini berlaku sebelum itu lagi. Ada yang kata tak sebut haji sebab tak wajib lagi. Peristiwa ini berlaku sebelum wajib haji. Jadi itulah jawapan kenapa tidak ada sebut haji di sini. Sedangkan ia juga salah satu rukun Islam. Kalau nak diambil kira yang disebut itu nampaknya sebagai rukun Islam lah. Maka haji tak sebut. Jadi jawapannya ini, jawapan tapi jalan dalam banyak-banyak tu, saya rasa yang lebih baiknya yang kedua tu, macam Syabir Ahmad kata tu, itu nampak lebih baik. Bukan kerana terlupa, bukan kerana kurang teliti perawi itu, tetapi hanya menyebutkan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Ini sebagai contoh sahaja. Yang disebut itu yang kena buat ataupun yang tidak kena buat. Yang ketiga ya. Yang ketiga itu nampaknya lebih baik. Dan yang Rasulullah SAW sebut itu, sebab yang itu paling ketara dan paling utama lah dalam banyak-banyak ibadat itu, dalam banyak-banyak yang perlu kita tinggal itu, yang disebut yang utama, yang kita maklumi sebagai rukun Islam. Padahal dia tidak terikat dengan itu. Yang lain-lain pun gitu juga. Tapi kalau buat-buat yang lain, yang sembahyang tidak, susah juga. Asas tu tak ada. Jadi dia sebut ni yang asas. Yang lain-lain pun termasuk juga. Tapi kalau tak ada itu pun tak apa. Kalau tak buat itu pun kadang-kadang benda yang baik kita tak buat pun tak apa. Tapi kalau macam sembahyang ni tak boleh, tak buat, kena buat. Sebab itu dia sebut. Sebab itu diutamakan 2-3 perkara ni. Bukan dia maksud nak sebut semua sekali, tidak. Tapi kalau kita perhati ajaran Nabi SAW, buat baik apa saja pun, sehingga kepada binatang yang hina, nampaknya hina, anjing, perempuan pelacur pula, dalam hadis Bukhari, bila dia bagi minum kepada anjing tu, dia ambil kasut dia, dia bagi minum, jadi Allah SWT suka dengan perempuan tu, dan dia masuk syurga, Nabi kata. Kerana itu, jadi nak masuk syurga ni bukan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW saja. Kesimpulannya, buat benda yang baik, yang Allah suka, boleh masuk syurga. Cuba tengok satu contoh tadi. Contoh itu tak ada sebut sembahyang, tak ada sebut apa, boleh masuk juga syurga. Tetapi yang Nabi sebut ini yang utama. Kalau ada ini,
besarlah harapannya, jaminannya kuat. Tapi nak masuk syurga tu, apa saja kebaikan yang kita buat, kalau Allah SWT berkenan, boleh jadi sebab untuk kita masuk syurga. Dan benda tu tak seberapa pun. Macam perempuan itu, dia tak bagi makan kepada kucing, dia masuk neraka pula. Tak ada sebab pun dia tidak sembahyang ke, dia tidak puasa ke, tak ada. Tak masuk syurga juga, masuk neraka. Kenapa? Kerana dia tak lepaskan kucing dia tu, biar kucing dia tu pergi makan bebas. Nak makan apa, binatang-binatang yang melata yang boleh jadi makanannya, dia tak bebaskan. Dia ikat kucing itu sampai lapar mati, perempuan itu masuk neraka. Padahalnya kalau dia tak buat, dia tak pelihara kucing itu, dia biarkan saja, dia tak buat, tak buat, tak ada kena masuk neraka dia. Dia tak buat, kerana dia tidak buat aniaya, dia boleh masuk syurga. Itu min qabilit turuk. Kalau dia tinggal perbuatan itu, dia tak ambil kucing itu sebagai binatang peliharaannya. Ini peringatanlah kepada orang nak memelihara tu, boleh, bukan tak boleh, tapi kena berhati-hati. Takut-takut masuk neraka. Masuk neraka. Ini termasuk dalam kita boleh masuk syurga dengan kita tak buat benda yang menganiaya binatang sekali. Ya. Kemudian kata orang Arab dusun itu, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, kata orang Arab dusun itu, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya. Dia kata aku tak akan tambah dan tak akan mengurangi apa yang disebut oleh Nabi SAW. Apabila orang itu pergi, Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin melihat penghuni syurga, maka lihatlah orang ini. Ada ayat. Terima kasih. Bismillah. Apa makna dia kata begini? Dan kalau kita perhatikan, ini sekali pandang salah tu, nampak dia kata begitu. Tapi kenapa Nabi tidak tegur? Di sebalik dia tegur, dia kata orang ni ahli syurga. Kalau nak tengok ahli syurga, tengok kan? Tidak menambah apa yang, tidak menambahkan itu, menambahkan apa yang Nabi sebut tadilah beberapa perkara tu. Jadi tidak akan menambah. Apa maksud tidak akan menambah tu? Yang ni saya akan buat itu saja, yang lain saya tak akan buat. Gitu kan mana tambah tu? Kalau macam tu, salah tu. Katakanlah haji tidak fardu lagi pada ketika itu. Kemudiannya beberapa bulan selepas itu difardukan haji. Jadi dia tak mau tambah lah kiranya. Kalau dia tak mau tambah, tak boleh macam tu. Tak boleh. Bila diwajibkan, dia kena buat lah. Banyak lagi kan ajaran Islam ni kan banyak. Apa makna dia kata tak mau tambah tu? Ini mengelirukan. Dan tak akan menguranginya. Tak akan menguranginya tu macam mana? Itu pun mengelirukan juga. Mengelirukan juga. Itulah yang saya sebut nota 117 tu. Persoalan yang timbul sekarang ialah kenapakah Rasulullah SAW tidak menegur orang Arab dusun itu
apabila ia bersumpah untuk tidak melakukan apa-apa amalan selain yang disebut Nabi SAW di dalam hadis ini. Sedangkan pada ketika lain ada pula teguran baginda terhadap orang yang bersumpah untuk tidak melakukan kebajikan. Dilarang. Ini tambah, tak mahu tambah, ini banyak lagi ajaran Islamnya yang datang kemudian. Kenapa Nabi tak tegur? Jawapannya ialah kadang-kadang hukum sesuatu berubah mengikut situasi orang yang menghadapinya. Itulah yang berlaku di sini. Tentulah ada keistimewaan orang berkenaan sehingga Nabi SAW tidak menegur dan membantah apa yang dicakapkannya itu. Nota 18 itu 118, tidak menimbulkan kemusykilan jika Rasulullah SAW memberi berita gembira untuk orang Arab dusun itu kerana dia mengatakan, dan aku tidak akan mengurangi apa yang disebut oleh baginda SAW. Kalau tak akan mengurangi itu patutlah kita kata. Jadi kalau Nabi setakat itu sebut, dia tak akan kurangkan itu. Kemudian Nabi tambah lagi, dia tak akan kurang. Yang mana betul? Itu boleh. Yang menimbulkan kemusykilan ialah kenapa Rasulullah SAW tidak menegurnya kerana telah berkata, aku tidak akan menambah sesuatu selain yang disebut oleh baginda dalam peristiwa ini. Bukankah banyak lagi hukum dan perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW selepas itu? Adakah orang berkenaan bebas daripada hukum dan perintah-perintah itu? Berikut dikemukakan 10 jawapan yang diberikan oleh para ulama untuk merungkai kemusykilan yang timbul ini. Ada 10. Saya cuba kemukakan 10 di sini. Sebenarnya kalau kata saya tak akan menguranginya pun, itu pun masalah juga. Cuma setengah-setengah ulama mengatakan tak timbul masalah. Tak timbul masalah. Yang timbul masalahnya kata saya tak akan tambah, itu saja. Kalau sebut kurang tu tak timbul masalah. Saya kata timbul juga. Sebabnya gini, ada kan yang dikurangkan, ada yang dikurangkan. Daripada dulu banyak, lepas tu kurang. Kalau Nabi SAW yang kurangkan benda tu, kenapa dia tak akan mengurangkannya? Dia kena kurangkan juga. Misalnya, dahulu bersembahyang dengan menghadap kiblat kepada Baitul Maqdis, itu ada lagi ke sampai sekarang? Tak ada kan? Kurang lah. Jadi kita orang Islam ni tak mahu mengurangi ke? Kita kena kurangkan juga. Termasuklah dia ni, orang yang berkenaan ni, dia kena kurangkan. Itu baru beriman betul. Kalau dia hanya tak mahu tambah saja, kurang, tak tambah, tak apalah, kurang tu dia tak akan buat. Kalau macam tu, macam mana? Ada mengikut setengah-setengah ulamanya puasa itu wajib dahulu. Puasa Ashura ada yang kata wajib. Jadi bila dimansuhkan, mana kurang lah. Kurang. Bila kurang, kita kena ikut. Termasuklah dia ni. Apa makna dia kata saya tidak akan mengurangi? Dari sudut itu. Jadi kesimpulannya, kalau kata tak akan menambahkan atau tak akan mengurangi, kedua-dua keadaan itu menimbulkan masalah. Atau apa sebenar maksud dia yang Nabi SAW tak tegur tu? Inilah daripada 10 jawapan ni kita akan tahulah. Kemudian kita nak berasa puas hati dengan yang mana, itu terpulang lah. Terpulang lah. Ada juga kadang-kadang kita, yelah, pendapat ulama pun macam-macam. Pendapat ulama kadang-kadang kita nak tergelak bila baca tu. Lucu, macam ni dia terfikir dia.
Tak masuk akal. Kadang-kadang ialah kita yang menulis ni, kita tak mahu kemukakan. Kadang-kadang sebab apa? Kita rasa tak masuk akal langsung. Satu, tidak ada sesuatu yang menimbulkan kemuskilan sebenarnya di sini, kerana orang berkenaan hanya bermaksud mengatakan bahawa dia tidak akan melakukan amalan-amalan sunat sahaja. Adapun amalan-amalan yang wajib, itu tetap akan dilakukannya. Andai kata dia hanya beriman sahaja tanpa melakukan apa-apa amalan, sama ada yang wajib atau yang sunat sekalipun, tidak ada halangan untuk dia menjadi ahli syurga semata-mata. Nabi SAW hanya menyebut orang itu sebagai ahli syurga. Tidak ada baginda SAW menyebutkan tentang darjatnya yang tinggi di dalam syurga, atau dia mendahului orang-orang lain masuk ke syurga. Baginda SAW hanya menyebut dia sebagai ahli syurga semata-mata, tidak lebih dari itu. Jadi kalau macam tu kan, macam nak memperdayakan orang jugalah. Kau macam mana? Jadi orang keliru dah, orang ingat istimewa sangat. Rupanya tak ada istimewa apa pun. Jadi mengikut pendapat yang pertama ni, dia kata sebenarnya orang itu kata tak akan tambah, tak akan kurang, itu yang fardu, yang wajib. Yang sunat ada, mungkin dia akan tambah, mungkin dia akan kurangkan. Yang dia tidak akan tambah, tidak akan kurangkan, itu amalan-amalan yang wajib atau apa yang wajib. Jadi bukan akidah saja, bukan iman saja, amalan-amalan yang wajib. Misalnya sembahyang, dia tak akan kurangkan lah. Dia akan buatlah mana yang wajib tu. Dia tidak akan tambahkan setakat mana yang wajib. Agama kita ajar kita yang wajibnya kalau sembahyang 5 waktu, dia tak akan tambah jadi 6 waktu. Itulah maksudnya. Tak akan jadi 6 waktu. Kalau sudah 5, dia tak akan kurangkan jadi 4 waktu pula misalnya. Kalau kita ambil contoh sembahyang, itu maksudnya tak akan tambah dan tak akan kurangkan. Dia akan buat, benda tu dia akan buat. Yang akan ada tambah dan kurang hanya yang sunat. Itu dia tidak nafi. Yang dia nafikan ni, tapi dari mana pula kita tahu yang dia ni mengakui dia tak akan tambah yang fardu, tak akan kurangkan yang fardu, yang wajib. Yang akan dia kurangkan atau tambahkan itu yang sunat. Dari mana kita tahu? Kan susah. Susah. Jadi begitulah kadang-kadang orang alim ni, kitab-kitab ni begitulah. Kalau kita ibaratkan kita doktor, doktor, dah orang pesakit mari, takkan kita nak bagi dia keluar saja. Bagilah apa-apa ubat, ikut dia nak jadi macam mana. Lepas tu tengok dulu, dia kata 2 hari kemudian mari pula, dia kata. Sambil-sambil ni nak fikir pula. Dah muskil, timbul muskil. Macam mana jawapannya? Jadi cuba, ni cuba bagi, ni cuba bagi begini. Macam itulah kadang-kadang. Kalau nak tanya dia dengan pasti, dia pun tak dapat kata juga dengan pasti. Agak-agak. Yang macam mana yang kita kata tadi, kamu tahu daripada mana? Ada dalil daripada hadis lain ke yang menyebutkan yang dia tak mahu tambah dan tak mahu kurang itu iaitu yang wajib? Ada dalil? Tak ada. Dia kata saja. Yang kedua, menurut Al-Allamah At-Tibi, kata-kata orang Arab dusun itu hanya untuk menyatakan kesungguhannya. Ini mubalaghah dalam menerima dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Makna tersirat di sebalik kata-katanya ialah qabiltu kalamaka qabulan la mazid alaihi min jihati su'al wala nuqsana fihi min jihati al-qabul. Itu maksud la azidu ala hadha wala anqus minhu. Itu maksud. Dia nak menyatakan sungguh-sungguh, dia nak terima betul lah. Bermaksud saya benar-benar menerima kata-katamu, tidak ada apa-apa lagi untuk ditanya, dan tidak ada lagi sedikit
meskipun kekurangan di pihak saya dalam menerimanya. Itu maksudnya. Dia faham gitu. Dia bagilah pendapat dia, tak apalah, masing-masing. Sebenarnya nak menyatakan kesungguhan dia. Dia terima penuhlah apa yang Nabi SAW cakap tu. Bukan betul-betul nak tambah ataupun nak kurang, tidak. Malah dia terima dengan sepenuh hati. Gitu. Yang ketiga, kata Ibnul Munayyir, orang Arab dusun itu menurut As-Sayrafi adalah wakil kaumnya. Maksud kata-kata beliau, aku tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya, ialah tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi apa-apa yang disebut oleh Rasulullah SAW itu apabila menyampaikannya kepada kaumnya. Begitu maksudnya. Jadi saya tak akan tambah dan tak akan kurang itu sebab saya ni wakil. Oleh kerana Rasulullah SAW pada kali ini ceritakan kepada saya ini, saya akan cerita itu, tak akan tokok tambah. Sebagai wakil sepatutnya begitulah. Jadi itu pendapat dia. Jadi saya rasa elok juga yang ni. Yang ni kemah juga. Sebab ada dalil dia yang lain, dalam riwayat yang lain ada. Kalau semata-mata begini pun susah juga tu. Kalau nak ambil kira di sini saja, susah juga. Macam mana yang dia tahu tu maksud tak akan tambah, tak akan kurang itu dari segi menyampaikan berita yang dia terima daripada Rasulullah. Macam mana? Tak akan tambah ajaran yang Nabi SAW bagi pada kali itu dan tak akan menguranginya tu. Kamu tahu mana? Itu masalahnya. Kalau tak ambil kira riwayat yang lain. Tapi mengambil kira riwayat yang lain ada benda macam ni, boleh jadi ia tu berkaitan dengan orang ni. Boleh jadi. Sebab kalau kata tadi Ibnul Muntafiq tu memang dia tu wakil lah, wakil kaum dia. Tapi dah ada yang menyanggah pula, dia kata itu bukan Ibnul Muntafiq, orang lain pula. Jadi susahlah kita nak pasti ni yang mana. Tapi dari segi riwayat ada yang sebut begitu. Yang keempat, maksud kata-katanya itu ialah aku tidak akan menambah dan mengurangi sifat, kaifiat, bilangan dan sebagainya. Apa-apa amalan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sebagai contohnya, sembahyang maghrib ditentukan oleh Rasulullah sebanyak 3 rakaat. Saya tidak akan menambah dan melebihkannya daripada 3 rakaat yang telah ditentukan itu. Sembahyang asar pula dalam keadaan tidak bermusafir ditentukan oleh Rasulullah SAW sebanyak 4 rakaat. Saya tidak akan mengurangkan rakaat yang telah ditentukan itu. Begitulah seterusnya. Jadi saya tak akan mengubah, maksudnya kaifiat, cara, bilangan atau lain-lain yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Imam Nawawi dia berkenan yang ini. Yang kelima, kadang-kadang kata-kata seseorang hanya membabitkan sesuatu secara keseluruhan dan dikehendaki dengannya kejadian asal serta yang kebanyakan. Ia sama sekali tidak dimaksudkan untuk setiap satu daripadanya. Apabila ahli ilmu mantik, Aristotle misalnya, mengatakan manusia itu adalah haiwan yang berakal, tidaklah beliau bermaksud setiap orang manusia itu berakal. Apa yang dimaksudkannya ialah manusia secara keseluruhannya, yakni min haithul majmu', menurut kejadian asalnya yang sempurna, dan yang kebanyakannya adalah berakal. Kalau tidak difahami begini, nescaya akan terkeluarlah daripada ta'rif manusia itu orang gila, orang mabuk dan sebagainya. Sebab tak ada akal, jadi dia bukan manusia lah. Jadi begitu.
Jadi di sini pun begitulah maksudnya. Bukan dia tak mau tambah, langsung tak ada satu pun. Walaupun Nabi tambah, dia tak mau tambah. Bukan begitu maksudnya. Dia tidak akan menguranginya. Dia tak akan mengurangi apa pun. Walaupun Nabi kata kena kurangkan, dia tak akan. Tidaklah maksudnya begitu. Tapi secara umumnya, dia nak kata, kalau Nabi tak tambah, dia tak tambah. Kalau Nabi tak kurangkan, dia tak akan kurangkan. Secara umumnya dia terimalah, sebagaimana yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak ada kecuali langsung. Kecuali itu adalah kalau ada sebab yang munasabah. Gitu. Itu orang mantik. Orang mantik dia fikir macam tu. Kaedah dia pakai kaedah dia. Yang keenam, ucapan seseorang kadang-kadang mengandungi beberapa frasa dan klausa, tetapi yang dimaksudkan oleh pengucapnya ialah satu saja daripadanya. Yang dimaksudkan oleh orang Arab dusun itu bukan kedua-dua bahagian ucapannya, tetapi yang kedua daripadanya sahaja, iaitu dan tidak akan menguranginya. Bahagian pertama tidak lebih daripada pelengkap ucapan semata-mata. Ini pendapat dia. Dia kata begitu. Yang ketujuh, aku tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya, tidak dipakai oleh orang Arab dusun itu dengan makna bahasa Arab biasa. Bahkan ia dipakai dengan makna bahasa kiasan, kinayah. Makna bahasa kiasannya ialah aku tidak akan mengubah sama sekali apa-apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Penggunaan bahasa kiasan seperti ini sering digunakan dalam bahasa Arab dan hadis-hadis. Antara contohnya ialah hadis yang dikemukakan oleh Tirmizi di bawah bab ma jaa fil ghadr, berhubung dengan kisah Muawiyah dan Ammar bin Abasah. Ammar bin Abasah meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana bainahu wa baina qaumin 'ahdun fala yahullanna 'ahdan wa la yashuddanna hatta yamdhiya amaduhu." Bermaksud pemerintah yang telah membuat perjanjian damai dengan sesuatu kaum. Kena perhati tempat garis tu. Tidak boleh sama sekali membuka perjanjian, yakni ikatan perjanjian, dan tidak boleh juga sama sekali mengukuhkannya selagi tempohnya belum habis. Bila sudah buat perjanjian damai ke apa ke, kena jaga janji itu. Itu pesanan Nabi SAW kepada pemerintah. Cuba lihat bahagian hadis yang bergaris di bawahnya. Dua perkara telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Pertamanya ialah tidak boleh sama sekali membuka ikatan perjanjian. Itu satu. Dan keduanya ialah dan tidak boleh juga sama sekali mengukuhkannya. Bahagian pertama memang dimaksudkan. Tapi bahagian yang kedua tidak dimaksudkan makna zahirnya. Gabungan dua bahagian klausa itu merupakan bahasa kiasan kepada larangan baginda daripada mengubah dan meminda dengan apa cara sekalipun perjanjian yang telah dibuat. Ini kinayatun an adamit taghyir, kecuali dengan persetujuan kedua-dua pihak. Kalau anda tidak menerima penggunaan bahasa kiasan di sini, anda tentu akan pening kepala dalam menghadapi larangan Nabi SAW daripada mengukuhkan perjanjian. Kerana bukankah yang dikehendaki Nabi SAW ialah mengukuhkannya? Itu yang dimaksudkannya. Tapi itu pun dia nafi juga. Apa makna? Ini kena perhati. Ini dia guna bahasa kiasan. Maksudnya dia tak akan ubah apa pun. Tak akan ubah.
Nah, jadi ini di sini bahasa kiasan dengan arti tak akan mengubah apapun. Yang ke-8, orang Arab dusun itu datang terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya tak sempat dah, tak sempat dah. Hanya sekadar itulah dulu untuk hari ini. Nanti kita sambung pula lah sampai habis. Setakat itulah. Wallahu a'lam. Jadi tak habis lagi cerita ni, tak boleh buat kesimpulan lagi ya. Banyak lagi tu, tak boleh habis. Dekat tu lah. Ya. Apa komen orang ada dalam cerita saat berbalik dengan Abu Bakar, nantikan Abu Bakar? Itu banyak daripadanya sebagaimana yang tersebar lah. Tidak begitu, lebih-lebih itulah. Tapi pada asasnya cerita Saqifah tu kan, Saqifah ya. Saqifah itu pada asasnya memang ada, tetapi yang dialog yang panjang-panjang, macam-macam cerita tu sampai nak beretak orang kata, dan setengah-setengah tu ada kata yang kena bunuh apa semua, sebenarnya dibunuh oleh pihak yang tak bersetuju. Macam-macam cerita itu tak berasas. Tapi asas cerita tu di Saqifah Bani Sa'idah mula-mula dibayarkan kepada Abu Bakar itu benar. Tetapi bayar itu bayar tiba-tiba, bukan menyeluruh lagi. Adapun bayar am hanya berlaku selepas itu, sehari selepas itu, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di dalam riwayat Baihaqi apa semua ada. Jadi tak ada yang terkecuali, terutama sahabat-sahabat yang utama tu semuanya pergi bai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar. Adapun di Saqifah Bani Sa'idah itu hanya segelintir sahaja. Itulah sekadar yang benar. Adapun yang lebih-lebih cerita yang panjang-panjang itu seperti yang lain-lain jugalah, tokok tambah. Tokok tambah. Ya. Ada lagi? Ya. Tentang sunnah yang kita perlu baca untuk menguji orang yang berkaitan dengan penyakit ain. Apa yang baca tu? Saya pun tak pasti. Saya baca dalam hadis disebut tentang sahabat Nabi yang dia puji sahabat dia tu tiba-tiba terkena penyakit disebabkan pujian dia. Ya. Berapakah penyakit ain itu berpunca daripada diri atau manusia sendiri boleh menyebabkan? Oh, itu kata. Itu betul. Boleh jadi. Jadi dia sebenarnya cerita tu kita kena mengambil kira hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-ainu haqqun. Ini gangguan, bagi saya terjemahkan begini, gangguan makhluk halus itu al-ainu, bukan mata saja. Mata itu benar. Apa maknanya mata itu benar? Gangguan makhluk halus itu adalah suatu yang benar, jangan nafikan. Jadi syaitan ini, makhluk halus ni macam-macam cara dia nak mengganggu, merasuk, dan kadang-kadang merosakkan terus orang itu. Macam-macam cara dia. Antaranya melalui pujian tadi. Dia boleh masuk, dia ada line dia. Bila kita buat, sebab itu kita kena beringat, jangan puji tak tentu pasal. Dia ada.
Sebab tu kadang-kadang orang yang dipuji ni kan dia jadi lupa daratan, lupa. Dia ingat sungguh. Dia ingat sungguh, padahal orang tu apa nama kata, mampu dia saja. Mampu dia saja. Macam-macam lah. Jadi kadang-kadang dia pergi itu, dia serangan itu makhluk halus melalui pandangan. Sebab itu dalam hadis disebut ain. Sebab banyak dia memainkan peranan melalui pandangan. Terutamanya kalau orang-orang yang mengamalkan ilmu-ilmu tertentu, kalau dia pandang satu macam tu, boleh jadi dia pergi melalui saluran itu. Mana dia ada line kuat di situ untuk merasuk, memusnahkan, dan membuat orang gila dan macam-macam. Dia boleh pergi. Sebab itu Nabi SAW suruh kita minta perlindungan, minta perlindungan daripada gangguan itu, makhluk halus itu. Sebab dia boleh pergi, kita tak sedar. Dia guna pandangan itu. Terutamanya yang ada ilmu, yang ada persahabatan dengan jin, dengan syaitan, dengan apa tu, dia melalui mata dia tu, dia pancarkan ilmu dia tu, menyebabkan orang tu terkena lah. Jadi ini semua benar. Jadi al-ainu haqqun tu nak menyabitkan dia boleh melalui saluran pujian, saluran pandangan dan sebagainya, dia boleh pergi. Jadi kita kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Dia kadang-kadang orang ahli sihir apa kan, kalau kita bertentang mata lama dengan dia, kita punah jadi. Ikut dia jadi. Dia pukau melalui mata. Jadi Nabi SAW sebut hakikat di sebalik itu. Sebenarnya ini ilmu syaitan, ilmu makhluk halus. Jadi kita dapat bantuan dia, dan kita gunakan dia untuk memusnahkan sama-sama kita manusia. Kadang-kadang dia bila perhati tu tak ada pasal-pasal yang katakanlah perempuan jadi keluar air mani ni. Ini semua gangguan. Dia boleh buat benda-benda begini. Jadi Nabi SAW laranglah benda-benda ni. Satunya, janganlah kita belajar benda-benda macam tu. Yang keduanya, kena jaga diri. Jaga diri itu, zikir yang dia ajar, wirid, doa-doa yang dia ajar itu, insya-Allah dapat menyelamatkan kita daripada gangguan-gangguan ini. Itulah sekadarnya. Masalah lagi. Jazakallahu khairan katsiran untuk